Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Boleh dengar ke suara? Boleh dengar eh? Tes, tes. Oh, boleh boleh dengar. Oh, okey. Okay, Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah. Kita dapat mengadakan kelas yang seterusnya malam ni. Okey, jadi untuk mulakan kelas kita pada malam ni, kita mulakan dengan Fatihah. Seterusnya, sedekahkan Fatihah ni kepada sahabat-sahabat kita di Palestin sana. Semoga mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Okey, jadi uh, minggu ni insyaAllah kelas hari ini insyaAllah kita akan menerangkan mengenai dengan Goal Asset Enhance. Goal Asset Enhance untuk yang mana Goal Asset Enhance ni adalah fasiliti yang ketiga lah yang ada dekat Kota Medan, yang ditawarkan di Kota Medan. Malam minggu lepas kita dah dengar mengenai dengan projek simpanan berjemaah ataupun GCA lah, di mana kita boleh menyimpan ataupun menguruskan belanja um, perbelanjaan bulanan kita ataupun um, komitmen bulanan kita lah. Ya. Kalau sebelum ni kita bayar rumah, hanya dapat rumah. Kalau bayar kereta, hanya dapat kereta. Tapi kalau dengan GCA ni, kita bayar kereta, dapat kereta dan emas. Kalau kita bayar rumah, dapat rumah dan emas. Dengan satu sumber, kita akan dapat dua benefit. Satu benefit lama dan satu lagi benefit baru. Dengan GSA. Okay. Jadi, insyaAllah, dan kita juga ada menerangkan mengenai dengan OPEC pada minggu lepas. Sama juga, ini adalah facility GA juga, Gold Convert Account, yang mana perbelanjaan kita ataupun perbelanjaan syarikat kita, operation expenditure ataupun operation expenses, dapat kita jadikan ini sebagai aset ataupun dengan kata lainnya, dapat kita jadikan dia sebagai satu uh, emergency fund untuk syarikat itu sendiri. So, apabila over period, kita punya aset tadi akan menghasilkan profit dan profit ini kita boleh gunakan untuk uh, establish kita punya company lah. Kalau company kita ada masalah, insyaAllah kita boleh dapat teruskan balik dengan hasil yang dijana oleh pergerakan harga emas. Okey. Jadi malam ni kita akan menerangkan pasal GAE lah. Malam ni siapa lah? Speaker? So, macam mana? Ah, tak prepare apa pun. Tak sangka pula hari ni jadi speaker. Okey, okay, tak apa. So, minggu lepas Maaf. Arif jadi speaker. Tak apalah. Hari ni saya cover untuk GAE. InsyaAllah. Jadi, sebelum kita pergi jauh, kita kenal dulu GAE ni apa. GAE ni apa? Iaitu Gold Asset Enhance. Gold Asset Enhance maksudnya kita punya aset ni di-enhance ataupun dikembangkan ataupun digandakan. Okey, sudah tentu fasiliti ini adalah patut syariah. Ya, patut syariah sebab semua fasiliti yang ada dekat hotel itu patut syariah. Dan dia ada dua jenis. Ada dua jenis iaitu GAE 5X yang bernilai $25 seunit dan GAE 10X yang bernilai $250 seunit. Okey. Jadi perbezaan ni menunjukkan bahawa ada dua jenis lah. Ada dua jenis ataupun dua jenis lah GAE 5X dan 10X. Juga berbeza gandaan dia 5 kali dengan 10 kali. Dan juga berbeza dari segi nilai dia. Satu unit antara GE 5X dan GE 10X. Jadi harga ni adalah untuk satu unit. Satu unit. Maksudnya harga tu tetap. Bila kita membeli GE 10X, tetap kita kena bayar harga sekian. $250 unit. Kalau 5X, kita akan bayar $25 unit. Jadi grant yang kita akan dapat akan berbeza-beza lah. Mungkin hari ni kita beli akan dapat grant sekian.
So minggu depan kita beli akan dapat gram yang berbeza kerana pergerakan harga emas. Jadi minggu depan mungkin harga emas tu murah, kita akan dapat gram tu lebih sikit. Maksudnya uh, apa kelebihan pada gram kita lah, kita akan dapat lebih. Kalau kebetulan minggu depan kita beli harga tu mahal sikit, so kita akan dapat gram yang sedikit. Kurang sikit daripada sebelum ni. Okey. Good asset enhance ni adalah yang dikatakan sebagai enhance tadi tu adalah daripada pembiayaan tawaruk. Pembiayaan tawaruk yang disediakan oleh Quantum Metal. Kalau untuk J5X ni, dia akan beri hingga 5 kali ganda. Sebab tu maksudnya kita beli satu, kita akan dapat 4. Jadi kita nampak tu ibarat kita dapat aset kita digandakan sebanyak 5 kali ganda. Okay. So kalau untuk yang full X pula, kita akan dapat 10 hingga 10 kali ganda. Hingga 10 kali ganda. Jadi uh, dekat sini kita kena faham ini adalah pembiayaan bukannya pinjaman. Pembiayaan. Jadi pembiayaan ni nanti saya akan terangkan pada next slide macam mana konsep pembiayaan yang telah ditawarkan oleh Kota Metal ni. Okey, seterusnya manajemen fee ada. Setiap unit kita akan ada manajemen fee. Manajemen fee yang dikenakan adalah 3.5% setahun. 3.5% setahun yang akan dikira setiap hari. Prorated lah, daily prorated. Maksudnya walaupun 3.5% setahun, kalau kita buat hanya sekadar 40 hari, jadi dikira 40 hari saja. Dikira daily rate. Okey. Manajemen fee samalah dengan GTA, 3.5% juga setahun. Daripada mana? Daripada nilai pembiayaan. Maksudnya kalau kata kita beli GAE Full X ni satu unit, jadi aset kita daripada kita beli $250, aset kita akan jadi $2,500. Sebab apa? Sebab digandakan menjadi 10 kali ganda. Jadi 3.5% ni adalah daripada tambahan yang diberikan oleh Kota Metal tadi, maksudnya 2,250 lah. 2,250 tambah 250 dia akan jadi $2,500. Jadi 3.5% ni daripada 2,250 ataupun daripada nilai pembiayaan lah. Okay, bukan daripada 2,500 tu. Okey, seterusnya jadi disebabkan oleh setiap unit ini kita uh, gandaan 10. Jadi keuntungan bila berlaku kenaikan harga emas akan lebih banyak dan lebih cepat. Kita boleh beza kalau kita boleh tengok kalau kata kita beli cara biasa, beli macam biasa, beli satu gram ataupun beli 10 gram, bila ada kenaikan yang sama, kadar kenaikan yang sama dengan satu unit JE 10X, jadi keuntungan kita akan dapat sangat-sangat berbeza lah. Sangat-sangat berbeza. Okey. Dan dia tak ada lock period. Dia tak ada lock period. Maksud lock period kat sini, uh, orang boleh terus menjual. Immediate boleh terus jual. Jual balik. Beli satu unit dan terus boleh jual balik. Tapi keadaan tu rugilah. Sebab apa? Sebab masa kita beli, kita kena spread banyak 3% kalau untuk 10X, JE 10X ni. Kalau JE 5X, dia kenakan spread ataupun markup harga hingga 4%. Jadi kalau kata memang dia tak ada lock period, maksudnya kita boleh terus jual. Kita beli hari ni juga kita boleh jual sebenarnya. Tapi keadaan kita punya uh, unit kita tadi ataupun aset kita tadi masih dalam keadaan kerugian. Jadi kalau kita jual terus, kita rugilah. Maksudnya kita perlu tunggu at least ada kenaikan sehingga 4% atau 5% untuk menghasilkan profit. Baru akan ada profit. Untuk tolak yang spread tadi tu. Ataupun markup tadi. Jadi kena ingat lah, walaupun dia tak ada lock period, jangan terus jual. Kena tunggu sampai ada profit. Dan satu peraturan baru yang telah ditetapkan oleh Kuantum Metal, setengah orang akan menggunakan kaedah ni sebab untuk mendapatkan entitled untuk jadi dealer, untuk berusaha ni kena beli JE 10X. Yang bawah kita ni, yang direct kita ni akan beli 10X. Jadi bila beli 10X, untuk nak jadi dealer punya pasal, dia terus terminate. Dia beli terus terminate.
Kalau keadaan macam tu berlaku, ataupun bila keadaan kita menjual balik JE dalam keadaan rugi, automatik akan buat siasatan. Itu buat siasatan. Dia akan buat siasatan kalau ternyata lah disebabkan oleh sebab kita nak unit saja, nak cukupkan 30 unit untuk dapat jadi entitled sebagai dealer. Dan uh, kita terminate dia akan rugi. Jadi entitled tu terus dia akan jadi ni lah. Dia akan batalkan. Jadi tak layak. Jadi kena beli yang lain. Jadi kena beli yang lain. Jadi rugilah. Jangan sebab dia ada strategi dia macam mana kita nak gunakan kaedah tu untuk mendapatkan entitled untuk jadi dealer. Apa-apa pun kena terminate ketika untung. Walaupun RM1 je untung. Kan? Kita nak ambil modal tu balik kan. RM1 je untung. Kita tu terminate. Itu tak ada masalah. Asalkan jangan terminate dalam keadaan rugi. Okay. Okey. Jadi seterusnya. Ini yang best. So mana-mana kaki trader yang trade di luar sana di platform lain. Di Cotometer satu-satunya platform bila kita trade, kita rugi, dia tak dikenakan margin call. Margin call ni kalau siapa yang tak biasa trade, kita ada margin atau modal kita. Jadi bila kita beli sesuatu, contohlah orang trade saham ataupun trade uh, emas sekalipun dekat platform lain, bila berlaku kerugian, pegangan kita tu rugi ataupun aset ataupun position kita rugi, dia akan impact kepada kita punya modal. Ketika modal kita menjadi negatif, broker ataupun tempat yang platform yang kita trade tadi tu akan call kita, apa dia buat margin call tadi tu. Dia akan call kita untuk maklumkan atau dia punya email lah, kan dia tak call lah, dia punya email. Dulu call. Okey, email bahawa dia akan bagi tahu bahawa kita punya account ni dalam keadaan margin call. Maksudnya dalam keadaan modal yang tidak dapat menampung kerugian dalam position. Jadi bila keadaan ni berlaku, dia akan bagi tempoh masa pada kita untuk kita top up modal lagi untuk tampung kerugian. Okey. Kalau kita tak mampu untuk top up, kita dah tak ada modal lah katakan, tak ada modal. Jadi broker ataupun platform dia tak akan ambil risiko kalau harga emas tu jatuh lagi menyebabkan kita berhutang dengan platform tu. Dia tak akan benarkan keadaan tu berlaku. Jadi kalau kita tak ada buat apa-apa tindakan dalam satu-satu masa yang diberikan, broker tu akan buat force sell. Broker tadi akan buat force sell. Dia akan paksa kita jual balik kita punya aset tu untuk mengelakkan daripada kerugian yang lebih. Jadi di platform Continental ni, bila tiada margin call, maksudnya tak akan ada force sell. Jadi kita boleh simpan je kita punya position walaupun harga emas terjatuh sampai negatif 100% sekalipun, dia tidak akan dikenakan margin call. Kalau awal-awal kemunculan GE ni, dia ada margin call. Maksudnya ada margin call. Kalau berlaku kerugian, akan apa Continental akan kenakan margin call. Tapi selepas beberapa lama, margin call tu ditarik balik. Maksudnya tak dikenakan margin call. So siapa-siapa yang ada posisi macam sekarang, macam saya sendiri pun akan ada berapa unit banyak unit jugalah. Masa beli pada harga 2,000 lebih 2,000 berapa, 2,030 dolar kot. So sekarang ni jatuh. Kalau GE di MAX tu dah negatif berapa lah sebelum harga kenaikan naik kan. Jadi position kita tu ataupun aset kita tu akan kekal sebagai aset kita. Tak dikenakan apa-apa tindakan, tak dikenakan paksa jual. Jadi kalau tak keterlaluan, tapi sebenarnya hakikat dia macam tu lah. Bila biasa orang trade, bila keadaan ni ada, fasiliti ataupun platform ni menyediakan trading yang tak ada margin call, dia memang to be true lah sebenarnya. Tapi sekarang ni memang dah jadi kenyataan. Di Kota Meter memang tak akan ada margin call. Maksudnya bila tak ada margin call, kita free risk. Zero risk. Tak ada risk. Melainkan kita sendiri yang jual aset kita dalam keadaan rugi. Kita dah tak sabar lagi dah kita modal tu, kita tiba-tiba nak guna balik modal tu. So kita akan jual dalam keadaan rugi untuk ambil lebihan mana yang ada untuk kita nak guna modal tu balik. Sebab tu bila bila kita nak beli JE10X ataupun 5X, kita perlu menggunakan idle fund.
Idle fund ni maksudnya fund yang kita tak guna dalam masa 2 ke 3 tahun. Untuk apa? Sebab apa? Sebab kita nak mengelakkan daripada tadi lah. Sebab sejarah dah ada. Harga jatuh sampai 2 tahun baru dia naik balik melepasi harga yang tertinggi. Jadi kita nak elak keadaan tu berlaku, kita jual aset kita dalam keadaan rugi, kita gunalah fund yang kita memang tak guna duit itu dalam masa 2 ke 3 tahun. Tapi kalau untuk profit, tak perlu nak tunggu 2 3 tahun. Kalau dah ada profit, kalau kita ngam-ngam, contohlah kenaikan pada bulan 3 tahun lepas. Kenaikan sampai berapa belas peratus? 15%. So kalau 15%, darab dengan 10, dah kata 50%. Gross profit dia. Jadi kita dah boleh ambil dah profit. Cuma nak beritahu bila keadaan kita berjaga-jaga. Supaya bila berlaku kita beli JE10X, harga masa jatuh, dia memakan masa yang lama untuk kita, untuk dinaik balik. Jadi kita tak rusing sebab fund tu memang kita tak guna pun, memang fund simpanan kita. Itu yang saya maksudkan tadi sebagai ideal fund. Itu je syarat dia. Syarat untuk menghilangkan terus risiko ketika kita membeli JE10X. Okey. Kalau kita memang ada modal lebih banyak, modal banyak, kan, masa harga jatuh, kita beli. Bila harga jatuh lagi, kita beli lagi. Jatuh lagi, beli lagi. Sebab apa? Sebab ketika harga jatuh, harga rendah lah. Kita sebenarnya berada dalam keadaan opportunity yang tinggi untuk menghasilkan profit. Okay. Jadi sedikit saya nak memberi penerangan, ni slide lama lah. Penerangan konsep JE10X ni kalau kita nak bandingkan dengan aset lain. Contoh rumah. Contoh rumah. Okay. Katakan kita nak beli sebuah rumah yang berharga RM1 juta. Okay. Jadi, bila kita nak beli rumah RM1 juta, biasanya kita akan bayar deposit up to 10% lah biasa. 10%. Jadi, 10% deposit untuk RM1 juta adalah RM100,000. Kita kena ada deposit RM100,000. Jadi, barulah kita akan buat pinjaman bank lebihan tadi. RM900,000 dan akan ada interest ni kita tak kira lah. Maksudnya kita nak kira pokok je. RM900,000 pinjaman dan pastinya akan ada bayaran bulan-bulan. Bayaran bulanan dia. Bayaran bulanan ada dan risiko untuk aset ni dilelong pun ada. Sebab apa? Sebab kita wajib membayar setiap bulan pinjaman bank tadi untuk menyelesaikan hutang kita setiap bulan untuk bayar rumah. Okay, itu kaedah rumah. Konsep dia kalau kita nampak leverage jugalah. Maksudnya enhance juga. Daripada RM100,000 deposit, kita akan dapat rumah yang RM1 juta. Tapi melalui pinjaman bulanan di bank ataupun mana-mana credit house lah. Okay. Kalau JE10X pula, konsep dia sama tapi hasil dia berbeza. Yang mana bila kita nak beli emas yang bernilai RM1 juta, kita akan, ibaratnya kita bayar deposit sebanyak 10%. Jadi ingat, kita beli satu, kita akan dapat 10. Jadi kalau nak dapat RM1 juta punya aset emas, kita beli pada nilai RM100,000. Kita beli JE10X bernilai RM100,000, kita akan dapat aset kita tadi akan digandakan menjadi RM1 juta. Jadi setiap keuntungan dikira daripada RM1 juta ni. 10% daripada RM1 juta. Maksudnya macam tu. Okey. Jadi bila keadaan ni berlaku, konsep tawaruk yang dikatakan, yang dikenakan di dalam JE10X ni adalah 90% ataupun RM900,000 lagi, dia adalah sebagai pembiayaan. Pembiayaan tawaruk dan ini tiada bulanan. Tak ada bulanan. Kita tak payah nak bayar bulan-bulan macam tadi. Macam ni. Ya, ini pinjaman. Ini pinjaman. Yang ini pembiayaan. Jadi bila tiada bulanan, kita tak akan ada risiko aset kita kena lelong. Sebab apa? Kita tak berhutang pun. Aset tu dia jadi hak kita dalam keadaan yang telah di-enhance, yang telah digandakan menjadi 10 kali. Okay, boleh faham kat sini? Dia punya konsep dia sama antara dua aset ni, tapi hasil dia berbeza. Okey. Dan kalau kita tengok perbandingan pula antara JE10X dengan hartanah ni, banyaklah perbandingan dia, semuanya favor kepada JE10X lah. Terutama lagi dari segi risiko yang ni tiada dengan ada. Satu benda yang bukan kelebihan lagi dah. Memang orang kata perkara yang luar biasa. Daripada tak ada jadi daripada ada kena lelong, daripada tak ada kena lelong, tak ada kena lelong. Macam yang ni lain. Macam ni 3.5% tahun, period ataupun interest bank yang kenakan untuk hartanah
lebih kurang juga. Cuma sikit atau banyak. Yang ini pun sama. Kenaikan harga sikit atau banyak. Yang ini deposit pun sama. Sikit atau banyak. Tapi kalau kita tengok dekat risiko ni, daripada ada kepada tak ada. Itu sangat-sangat uh, sangat-sangat wow lah kan. Kalau kata uh, bila kita bercerita berkenaan dengan aset. Okey, macam contoh syarat pinjaman pula. Kalau kita nak beli rumah, macam-macam lah ditanya. Macam-macam benda diminta. Sebab apa dia takut kita tak mampu nak bayar pinjaman yang telah diberikan. Tapi kalau dengan quarter meter ni, cukup dengan kita punya account dah, account quarter meter ataupun JSA account kita, ataupun account di quarter meter tu dah verified, KYC apa semua dah ada account bank, dah cukup. Kita ada kita ada lebihan wang, kita ada modal untuk membeli, jadi kita beli je, terus akan dapat enhance sehingga 10 kali ganda. Okay. Yang lagi satu ni lah, liquidity lah. Kalau kita beli rumah pun nak jual balik, walaupun dah ada ready buyer pun, kena tunggu masa juga untuk selesaikan urusan untuk jual beli. Tapi kalau liquidity untuk jadi pulau F ni hanya beberapa minit ni. Tak sampai seminit kot. Tekan, terus jual balik. Cuma duit akan masuk balik dekat dalam kalau kita terus kepada account, float account, dia akan on the spot masuk lah. On the spot akan reflect. Tapi kalau kita withdraw terus kepada account bank kita, so dia akan ambil masa hingga 3 hari. 1 ke 3 hari untuk reflect dalam account bank kita. Okay. Ini sedikit kaedah pengiraan dia. Macam mana boleh jadi 10 kali ganda ni. Okay. Contohlah kita beli satu unit GA10X. Jadi kita akan bayar $250. Itu dikira sebagai deposit kita lah. Deposit kita. Jadi bila kita dah bayar $250, dia ada dia ada fee apa semualah. Dia upfront fee apa semua. Itu kita ingat kita. Sebab mana-mana pun fee tu kita tak kita kena bayar. Bayar dulu ke bayar sekian ke tak kita kena bayar. Okay. Jadi selepas kita beli satu unit ni, automatik dalam pada masa yang sama terus aset kita akan enhance. Dia akan jadi 10 kali ganda daripada deposit kita tadi. So daripada 250 terus menjadi 2,500. Daripada deposit kita tadi terus digandakan menjadi 10. Jadi 2,500. Jadi pembiayaan 90% sebenarnya bukan daripada quarter meter yang beri. Dia daripada transaksi tawaruk tadi tu. Tapi daripada quarter meter lah disalurkan melalui quarter meter. Okey. Dan 90% ni bernilai 2,250. Okey. Kat sini boleh faham simple je, straightforward je. Kita beli satu unit, automatik aset kita akan jadi 10 kali ganda. Daripada 250 jadi 2,500. Okey. Fee yang dikenakan adalah 3.5% tahun daripada 2,250 ni. Bukan daripada 2,500 tapi 2,250. Jadi lebih kurang dalam $79 lah. $79. Okey. So kita nak kira profit. Contoh, katakan harga emas naik dalam masa setahun tu 20%. Jadi benda ni bukan mustahil. Kan? Ada je. 20% setahun. Jadi kita punya aset ketika tu, aset baru, nilai aset baru kita adalah daripada 250, 2,500 darab dengan 20%. Jadi kita akan ada lebih kurang $500 profit. $500 profit. Jadi kalau kita tengok dekat sini, profit $500, modal kita berapa? Modal kita cuma $250. Jadi berapa ni? 200% kita punya profit. Sebab apa? Sebab kenaikan sebanyak 20%. 20 darab 10, 200%. Itu bukan net profit lagi lah. Gross profit. Untuk kasar tadi. Okay, lepas tu barulah dikira. Okay, jumlah simpanan yang sebenarnya adalah 2,500 campur dengan 500 profit kita, ini profit kita tadi, tolak dengan 2,250. Kenapa tolak? Sebab pembiayaan tadi diambil balik. Katakan kita terminate lah. Kita terminate. Kita nak terminate. Kita punya kontrak nak jual balik. Nak jual balik pada konsumer. So dia akan kira siap-siap tolak 2,250 ni dan tolak fee. Ada fee kat sini. Yang tadi ni. Tolak fee jadi bakinya adalah $671. $671. So daripada $671 ni kalau kita nampak net profit kita adalah 421 lah. Daripada $500 tolak 79, 421. Tapi ROI kita, ROI kita adalah sebanyak 168%. Sebab apa? 670 ni uh, sebab fee dah tolak 30%. Fee 30% sebab apa? 33, sorry, 35%.
Jadi sebab apa 30%? Sebab dia pun darab 10 juga. Jadi net profit kita adalah ROI kita adalah 168%. Jadi benda ni kalau kata memang betul nak simpan lama untuk long term pun tak ada masalah sebenarnya. Cuma kita sarankan untuk 10x ni kita buat short term. Short term ni maksudnya apa? Kita follow trend. Trend emas tu, pergerakan harga emas tu. Jadi sekarang ni kebanyakan ni kalau kata yang mana yang nak terlibat dengan nak nak jual beli emas quarter meter menggunakan GE 10X ni ataupun GE produk, allocate modal siap-siap berapa unit yang kita ada. Contoh, kita ada 10 unit punya modal lebih kurang dalam 15,000. Jadi kita follow trend. Maksudnya bila harga emas jatuh kita beli. Jangan beli seketul terus lah 10 unit. Kita masuk sikit 2 unit ke 1 unit ke. Jadi setiap pergerakan harga emas tu kita takkan ketinggalan. Bila harga emas tu naik, kita dah ada aset yang kita dah beli. Jadi semua benda ni, semua yang terjadi ni adalah di dalam okey, saya lupa nak edit ni. Dia bukan bursa tu Akilah dah sekarang. Dia tempat lain. Tapi uh, dikatakan lebih baik daripada bursa tu Akilah. Sebab ini adalah untuk community punya trading. Community trading platform. Jadi community JE kita ni, JE yang kita beli jual beli dengan satu meter ni, dia ada kalau dulu berlaku di bursa tu Akilah. Bursa tu Akilah. Macam mana proses ni? Proses ni berlaku apabila kita ni dia punya perjalanan lah macam mana kita dapat pembiayaan 90%, macam mana urusan tadi tu kita tak dikenakan margin call, macam mana quarter meter tu dapat untung, kat mana untungnya untuk quarter meter. Sebab setengah orang persepsi dulu kalau kita tengok dekat internet macam-macam lah. Banyaknya duit quarter meter, berbilion nak bayar duit orang kan. Bukan istilah bayar. Bukan istilah quarter meter guna duit dia untuk tak waruk ni. Bukan. Dia adalah daripada kita mula membeli yang GE10X ni sebanyak $250. Lepas tu kontrak tadi tu ataupun jual beli tadi sebenarnya kita melantik countermeasure ni sebagai intermediary, kita punya orang tengah, sebagai ejen jual beli komoditi. Jadi countermeasure dia akan beli daripada satu orang ni, satu trader dengan harga 2,250. Dia beli. Kat sini dia akan guna dia punya fund lah. Okay. Tapi dia tak rugi pun. Sebab apa dia tak rugi? Lepas pada dia beli, okay, sorry. Uh, Quarter meter ni, apabila dia membeli daripada trader A ni, $2,250. Lepas tu dia jual balik dekat kita. Quarter meter jual balik dekat kita pada harga $2,328.75. Modal campur dengan profit rate. Ini yang dikatakan sebagai yang tertangguh tadi lah. Sekejap. Sorry. Okay, mula Lepas pada quarter meter membeli pada satu trader ni, trader A lah katakan. Trader A bernilai 2,250, dia akan jual balik dekat kita. Dia jual balik dekat kita pada harga $2,328 berserta dia punya profit lah. Ini dikatakan sebagai bayaran tertangguh ni. Tapi kita mana ada duit nak bayar balik ni 2,300 kan. Ini dikatakan sebagai tawaruk tadi, di mana kita akan arahkan quarter meter untuk jual balik kita punya aset tadi yang yang dia jual kat kita ni untuk dijual kembali pada orang lain. So bila dijual, so automatic akan menjual kepada trader B, trader lain pula, jual pada harga 2,250. Jadi bila jual pada 2,250 ni, so 2,250 ni dia akan masuk ke dalam kita punya aset. Enhance jadi 2,250 menjadi jumlah 2,500. Jadi bila berlakunya transaksi ni, kita dah tak ada hutang apa-apa dengan automatic. Kita cuma ada aset bernilai 2,250. 2,500. Dan quarter punya transaksi pun dah selesai. Dia dah jual dekat kita, dia dah ada profit, kita jual pada harga murah lah. Maksudnya kat sini kita akan rugi lah. Ni spread yang dikenakan apa semua lah, yang 3% apa semua tu. Jadi, bila dah ada yang beli, ada B yang beli, 2,250 ni akan masuk ke kita punya aset.
Jadi ini bermaksud urusan ni dah selesai. Aset ni dah jadi hak kita. So bila jadi hak kita, terpulang pada kita nak jual bila. Kalau kita jual masa rugi, kita akan rugilah. So, bila jual masa untung, kita akan untung. Sebab itulah dia tak dikenakan sebagai sebarang margin call. Dan semua ni berlaku di bukan satu asilah dululah. Sekarang dia nama saya lupa nama tu. Nanti saya ubah balik. Dan semua institusi kewangan yang patuh syariah ni menggunakan konsep yang sama tawaruk ni. Mana-mana kalau kita pergi mana-mana bank Islamik, mana-mana bank lah, CIMB ke apa semua kan. Bank, apa, CIMB bank Islamik lah. Perkataan tawaruk ni sangat-sangat popular lah dekat di kalangan institusi kewangan yang patuh syariah ni. Okay. Jadi benda ni berlaku uh, sebab tu benda ni patuh syariah. Sebab benda ni, sebab apa? Sebab itulah tawaruk yang GE punya tawaruk ni ataupun GE produk dekat Kota Medan ni patuh syariah. Ini konsep yang pernah dibawa oleh Kota Medan. Okay. Jadi, apakah keburukan GE Full X? Takkan dengan yang best je kan? Mesti ada downside dia ataupun kelemahan dia. Okey, sekarang ni kalau kita tengok konsep yang tadi kita bawa, yang kita bandingkan dengan rumah tadi kan, dengan 1 juta. So, bila kita buat dalam pelaburan GE Full X, okey, sebelum tu. Kalau semalam pula. Kalau minggu lepas, kita bercerita mengenai GCA, Gold Convert Account. Gold Convert Account ni kalau kita nak segregatekan dia ataupun nak asingkan dia, Go Convert Account ni dia adalah daripada cash flow tool. Kita boleh katakan dia sebagai cash flow tool. Tools yang mana kita guna untuk kita manage kita punya cash flow. So bila kita sebut cash flow, duit itu akan datang pergilah, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Okey. Kalau JE 10X ni pula, kita tak boleh nak katakan sebagai cash flow tool. Sebab itulah kita tak galakkan. Dan salah pun sebenarnya, bukan tak galakkan lah. Salah kalau kita guna emergency fund ataupun fund yang kita nak guna untuk bayar komitmen bulanan kita dengan membeli JS10X ni. Memang salah lah. Sebab apa? JS10X ni dia bukan cash flow tool. JS10X ni adalah investment tool. Investment tool. Maksudnya, dia akan ada satu masa, baru dia akan menghasilkan profit. Sebab apa? Masa kita beli pun dah kena spread tu 3%. Maksudnya kita perlu emas tu naik lebih daripada 3% baru kita profit. Kalau kita beli hari ni, contohlah kalau kata minggu lepas, kita beli hari Senin. InsyaAllah hari Jumaat tu dah profit banyak dah. Sebab hari Jumaat saja harga naik 3.2%. Dah ada profit dah. Hari yang sebelum tu dah banyak dah profit. Jadi nak beritahu dia adalah investment tool. Jadi dia akan perlu ada masa untuk kita gain profit lah. Okay. Jadi keburukan ataupun downside bagi JE10X ni pula adalah kalau harga emas naik kalau harga emas naik, dia akan kira 10 times punya profit. 10 kali ganda banyak dan cepat bila harga emas naik. Tapi bila harga emas jatuh, sama juga harga emas tu kita akan loss 10 kali ganda juga. Kalau harga emas jatuh 10%, kita akan loss 100%. Ibaratnya macam tu lah. Okay. Jadi profit pun 10 kali ganda, loss pun 10 kali ganda. Tapi yang bestnya dalam keburukan tu kita cerita yang best lagi kan. Sebab apa? Sebab dalam GA Pro X ni dia tak ada margin call. Yang tu kena letak dalam kepala betul-betul. Sebenarnya tak ada risk pun. Kita trade GA Pro X ni kita beli ni tak ada risk pun. Cuma kita perlu tengok pada harga lah. Jangan kita main beli je. Kita tengok harga dia. Takut apa? Takut kita uh, menunggu untuk profit. Okay. Tak ada margin call satu perkara yang sangat-sangat macam tadi saya cerita lah. Ada margin call. Contohlah. Siapa biasa trade dekat mana-mana lah. Dekat M-Plus ke. Dekat apa. Extreme Huang ke. Ataupun Philip Capital. RSB Investment. Maybank Asset Management. Ataupun luar negara punya apa. Saxo. Testy Work. Testy Trade kan. Nama Testy Trade. Apa. DD Ameritrade. Mana-mana broker. Mana-mana platform yang ada untuk trading. Semuanya ada margin call. Semuanya ada margin call. Sebab apa? Sebab dia tak menggunakan konsep tawaruk tadi. Tapi bila guna konsep tawaruk, dia tak ada margin call. Tak ada margin call. So
bila tak ada margin call, bayangkan kalau kita trade gold dekat saya biasa trade dekat taxi trade. Bila trade gold dekat taxi trade. Bila harga emas jatuh macam minggu lepas jatuh kan. Kita dah risau lah sebab apa? Dia akan makan modal kita. Dia akan impact pada modal kita. So bila jatuh lagi, dia akan broker akan cut loss. Walaupun kita nak simpan, tak boleh lah. Memang kita tak nak, broker tak nak bagi kita berhutang dengan dia. Jadi dia akan cut loss. Dia akan force sell. Jadi dekat GE10i, dekat fundamental ni, dia tak ada benda tu. Daripada ada kepada tak ada. Bukan satu kelebihan tau. Dia ada satu yang luar biasa. Yang luar biasa. Yang ni saya suka highlightkan sebab saya pun ada circle untuk trading. Saya promote dia orang sebab trading ni biasalah ada turun naik, ada loss, ada profit and loss. Cuma tengok win rate kita. Kalau win rate kita lebih pada 50%, insya-Allah kesudahan kita akan profit. Tapi kalau win rate kita tu rendah daripada 50%, insya-Allah kesudahan ni kita akan loss. Tapi dalam GE 10X ataupun dalam trading gold dekat Kota Metal ni, dia tak ada risk. Dia tak ada risk. Jadi uh, masa je lah kan. Masa untuk harga naik je lah. Kita kata tunggu. Disebabkan oleh tak ada margin call, dia tak adalah top up. Nah, dia tak kenakan top up lah sebab tak ada margin call. Jadi kita tak payah nak top up walaupun dah negatif, kita tak payah top up. Kita biar je. Dan bila tak ada margin call, tak ada top up, dia automatik akan ada force sell. Broker ataupun platform tak akan paksa kita untuk jual balik ataupun dia sendiri yang jualkan untuk kita on behalf sebab nak elakkan kita daripada terus rugi. Jadi yang ni tak ada, semua ni tak ada. Dan tak ada lock period lah, of course. Tak ada lock period. Maksudnya kita beli dan jual terus. Macam contoh lah, kita beli hari Senin lepas. Hari Jumaat kita jual. Tak ada masalah, boleh. Masa tu kita dah profit dah dalam berapa persen? Dalam lebih kurang 7%. Tolak 3% ada 4%. 4% darat 10, 40% gross profit. Tolak fee apa semua berubah, ada lah lebih kurang dalam 30% profit. 30% daripada $250. Berapa? Dalam 30%. $60 lebih kurang macam tu lah. $60. $60 kali 4. RM240 untung. Dalam masa berapa hari je. Itu contoh. Tapi disebabkan oleh benda-benda semua tak ada, jadi kelebihan pada kita lah. Bila kita trade go dekat automated. Dan apa yang kita perlu buat hanyalah sekadar tunggu harga emas naik. Tunggu je lah harga emas naik. Kita tersalah beli harga tinggi. Lepas tu harga emas terjatuh. Kita tunggu harga emas naik tu pada posisi yang pertama kita tadi. Pada yang aset yang kita pertama tadi. Tapi bila harga emas jatuh, apa yang kita perlu buat? Kita tambah lagi aset kita. Itu bagi orang yang ada modal lebih lah. Lepas tu, kalau kata yang mana ada fund lebih nak trading. Ada cita-cita nak jadi trader, nak trading. So, saya sangat-sangat recommend trading kat sini. Gunakan fund yang ada, trading kat sini. Sebab apa? Saya boleh kata, bukan boleh jamin lah. Memang dah reality je. Memang takkan ada risiko. Selagi mana tuan-tuan boleh sabar, boleh tunggu, harga masa naik balik, melepasi harga ketika tuan-tuan beli. Okey. Okay, ada soalan jawab. Akak tadi ada tanya, saya macam mana saya nak check akaun saya masih hidup atau dah akaun hidup atau tak hidup ni. Akaun Kota Metal ni kan, akak dah ada akaun lah maksudnya. Akak boleh, kalau akak ingat, sama ada email yang akak register tu, ataupun akak boleh email dekat ni. Email akaun Kota Metal ni. Akak boleh email dekat ni, check qbeb.org. Okay, akak email dekat yang saya tulis dekat chat ni. Email dekat dia, akak bagi detail akak. Bagi nombor IC pun tak apa. Bagi nombor IC, tanya pasal account. Bagi tahu dia, lupa username, lupa password. Dua-dua lupa. Nanti insyaAllah dia akan bantu. Lepas tu nanti akak boleh tanyalah. Siapa akak punya refer, apa semua tu. Nanti dia akan beritahu. Info tu ada kat dia. Okay. Okay, ini antara, ini downside pada GE10X lah. So, apa-apa yang berlaku, cuma tunggu harga masa naik kembali. Itu je lah. Berkenaan dengan GE10X ni, teori je. Teori je. Jadi, ini antara adalah apa? Ini adalah fasa-fasa yang ada dalam kotak metal. Fasa-fasa maksud saya,
fasa-fasa untuk tekun belajar. Okay, pertama belajar dulu GSA. So mana yang ikuti kelas kita daripada beberapa minggu lepas, kita ada sistem dengan GSA. GSA. GSA ni Go Convert account. Eh. Belajar dulu, cuba dulu. Kalau tak salah, semua orang akan dapat tutorial GSA ni macam mana nak buat, GSA tu apa, macam mana nak beli, macam mana nak transfer, macam mana nak jual balik, macam mana nak beli jual fizikal, semua dia ajar. Dalam video pendek-pendek je boleh tengok. Tetapi yang belum tak dapat lagi tutorial tu, nanti kat dalam group nanti beritahu. Nanti kita akan send balik. Sebab tu sistem yang send, bukan saya send. Sistem yang send. Okey, lepas tu kita akan belajar pula GTA. Macam semalam lah, minggu lepas lah. Kita cerita berkenaan dengan GTA. GTA tu apa, macam mana nak beli, um, apa macam mana nak terminate, macam mana nak tahu untung rugi, ada tracker dia, untung rugi, apa profit and loss punya tracker. Jadi semua kita dah bagi. Semua orang kita dah bagi. Tutorial lah maksudnya, tutorial. Jadi boleh boleh apa boleh um, boleh go through lah tutorial tu. So malam ni saya cerita dengan Go Asset Enhance. Itu pasal ketiga. Pasal pertama, pasal kedua ni masing-masing boleh boleh bermula lah. Boleh mula. Mungkin GSA ni untuk mahirkan platform, untuk mahir platform ni. Nak guna platform ni. Sama ada guna web version ataupun guna app kat handphone. Boleh cuba at least membeli emas. Tengok macam mana proses dia. Serendah RM10 je. Sebenarnya kita nak beli kan. Syarat-syarat dia sebenarnya RM10 je. Beli RM10. Tengok berapa gram kita ada. Sampai kosong sampai kosong berapa gram macam tu lah untuk nilai RM10 tu. Tapi at least kita dah tahu flow dia. Macam mana kita nak beli. Lepas tu pula kita cuba untuk fasa yang kedua pula GPA. GPA ni perlu 1,5 sebab harga dah naik sekarang kan, 1,5 untuk minima. Beli top up dulu ataupun beli emas GPA dulu 1,5, lepas tu buat go convert. Tu akan dapat 85% daripada 1,5 tu. Dapat balik dalam account bank kita, masuk balik dalam account bank kita dalam masa 1 ke 3 hari. Jadi kita nampak dah proses tu macam mana daripada duit kita dalam bank, kita beli GSA dulu, lepas tu kita convert jadi gold convert, dapat cash balik 85%, masuk balik dalam account bank kita. Jadi flow tu kita dah nampak. Selebihnya tu kita fikir sendirilah. Contoh, ada akak tu nak renovate rumah. Masa tu saya tak ajar pun macam mana nak guna fasiliti-fasiliti kan. Jadi daripada idea tu lah saya masukkan dalam slide presentation untuk GSA, GPA. Dia nak renovate rumah, dia kata. Sebab saya tanya dia, sebab dia convert tu banyak, dia bukan dalam RM70,000. Dulu boleh nampak siapa yang buat tu, sebab ada nama kan. Jadi saya PM dia, kak tak buat apa, kak convert banyak ni. Dia cakap renovate rumah. Dia kata saya daripada duduk bayar macam tu kan. Bayar tukang, bayar apa, beli barang. Baik akak convert dulu. Akak convert, akak beli emas, akak convert. Aset tu akak dapat lagi 1%. Dia kata. Lepas tu duit dalam 85% ni akak buat lah. Apa, akak buat dalam duit rumah. Jadi rumah akak dapat, aset emas pun akak ada. Oh dia pula yang ngajar saya. Saya pun baru terfikir. Betul juga tu. Jadi lepas tu saya pun masuk dalam slide. Antara antara perkara yang kita boleh buat dengan GPA ni. Antaranya macam saving untuk pergi umrah dan saving. Lepas tu bila sampai masa convert duit tu. Keluarkan duit tu jangan jangan withdraw, maksudnya convert kepada tunai 80%. Tak cukup sikit tu tambah lah. Jadi aset kita tak akan ada dalam satu meter. Tu aset GPA. Dan malam ni GE ni khusus untuk investment lah. Khusus untuk investment. Macam mana tuan-tuan ada fund lebihan. Ni memang untuk fund yang lebihan. Jangan gunalah fund emergency. Fund nak beli susu anak lah. Kau nak bayar rumah lah, beli tu itu. Sebab apa? Geram tengok harga dia dah rendah naik. Macam dia tahu je esok tu harga emas dia akan naik. Kalau salah lah esok lusa tu harga emas jatuh lagi. Nak menunggu naik balik tu satu hal, nak melepasi sampai untung tu satu hal. Jadi jangan guna fund emergency ataupun apa-apa fund selain daripada idle fund ataupun fund simpanan yang kita tak guna dalam masa 2 ke 3 tahun. Untuk DE Kalau ada fund yang macam tu, allocate betul-betul untuk proses jual beli ni. Nanti dalam grup boleh tanya. Sebab kita pun biasa kita akan advice lah bila masa untuk membeli. Advice nak membeli sebab kita tak ada salah silap pun. Sebab contohlah nak beli sekarang. Kalau kita nampak harga dah malah naik 8 apa naik $63. $63 satu hari. Malam pula hari Jumaat itu. $63. Boleh ke nak beli lagi masa ni dah naik tinggi kan?
Kalau bagi saya harga emas tetap lagi murah. Tetap lagi tengah murah sekarang. Kalau tengok pada chart tu kita takut kan. Takut dia reverse balik kan. Tapi bila kita tengok pada bigger picture ataupun trend yang besar, kita nampak emas ni memang dalam keadaan murah lagi sekarang ni. Sebab kalau kita beli pun, ni kita bercakap orang yang ada fund yang lebih je pun, yang fund emergency tadi. Kalau kita beli pun silap, emas tu jatuh. Tu jatuh, bila jatuh tu adalah opportunity kita untuk tambah lagi aset kita. Lepas tu jatuh lagi, tambah lagi aset kita. So bila emas tu dah mula naik, kita tak tertinggal lah trend tu. Trend harga emas nak naik tu, daripada mula dia nak naik tu, kita tak tertinggal. Sebab apa? Sebab kita dah ada aset yang kita nak beli setiap kali harga emas jatuh, kita beli. Jatuh lagi, kita beli lagi. Walaupun masuk satu unit, apalah kita ada aset satu unit. So bila harga emas tu naik, melepasi harga emas yang kita beli di atas tadi yang kita tersilap beli kan. Yang bawah-bawah tu semua dah profit. Itu maksudnya bila kita ada allocation fund untuk G10X ni memang tak rugi lah. Memang tak rugi. Pandai kita susun nanti sama. Okey, jadi selesai untuk kelas kita pada malam ni. G10X, jadi saya tunjuk sikit macam mana nak beli. Macam mana nak beli. Tapi saya nak beli jugalah sebab market tutup. Tunjuk je lah macam mana nak beli. Okey. Lepas tu minggu depan insyaAllah kita akan cerita mengenai dengan goal consultant. Goal consultant macam kami lah. Macam saya, macam ada beberapa orang lagi. Arif, Zahrin, ada orang ni. Dah menjadi goal consultant. Maksudnya dah jadi dealer. Itu level yang paling atas lah. Yang dealer. Dealer pun memang dah yang nak cerita pasal commission lah. Memang banyak lah. Itu baru dealer. Belum pergi dealer developer, belum pergi bagi mesin developer banyak, banyak level lagi. Tapi nak ceritanya, untuk jadi Google Consultant ni, dengan aset yang kalau bagi saya ni super wow lah. Super sangat-sangat super ketiga-tiga ni. Memang banyak-banyak memberi kepada manfaat kepada kita. Terutama GPA. GPA bagi orang yang tak ada lebih wang yang banyak, GPA sangat-sangat diperlukan. Kita sangat-sangat memberi manfaat pada kita. GPA. Jadi kita ni lah. Seperti yang ada tiga ni, kita share pada kawan-kawan kita. Pada siapa yang surrounding kita, yang kita kenal. Bukan kita share untuk dia dapat, untuk kita dapat komisen, bukan. Kita share benefit dia. Share benefit dulu. Itu asal pertama. Share benefit, dia orang akan dapat, dia orang punya dapat selesaikan masalah dia orang. Bayangkan kalau GCA ni kan, tuan bayar kereta, bayar rumah. Sekarang ni, tuan bayar rumah, dapat emas sekali. Takkanlah kita tak nak share benda macam tu pada kawan kita. So, jadi bila share tu, bukan share sajalah maksudnya. Share tu, bila nak daftar guna link kita. Link kita tadi. Okay. Semua orang akan ada link pendaftaran tu sendiri. Aku daftar guna link aku ni. Dia faham lah. Kan? Akan ada komisen nanti. Sebab apa? Dia tak, pasal yang orang yang kita share ni, bukan tertarik pasal komisen lagi. Tertarik bila bayar emas, bila bayar kereta dapat kereta dan emas. Dia tertarik yang tu dulu. Lepas tu baru dia sampai ke fasa kita. Dia jadi consultant juga. Aku nak jadi macam kau juga lah consultant. Boleh macam ni macam nanti kau ready. Itu contoh lah. Itu apa? Antara empat mesej yang ada dekat dalam dokumenter ni. Hari ni yang tiga. Dalam minggu depan kita akan cerita pasal Google satu. Okey. Jadi saya nak tunjuk sikit macam mana. Okey. 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 Untuk GAE 10X. Kita biasanya kita yang 10X lah. Sebab apa 10X? Sebab dia punya nilai dia dengan apa, kadar gandaan itu berbeza lah dengan X. Dengan X dia ganda 5 tapi modal dia kecil. $25 je seminit. Kalau kata sama level, sama harga, lain cerita. Tapi dia harga tu kalau kita taruh $25 dengan $250. Dengan 10X pula tu. 10 ganda kan. Jadi biasa kita suka bagi contoh yang 10X ni. Okey. Jadi sekarang ni kalau kita nak beli GE 10X, tuan-tuan pergi je dekat ni. GE. So dia akan ada 3 menu lah. Dia ada 3 sub menu. Pertama list, kedua purchase GE. Purchase GE, yang ketiga termination. So bila kita nak beli, kita kena pergi terus ke bahagian purchase ni. So bila kita tekan, dia akan ada dua lagi sub menu, iaitu GE 10X dan GE 5X. Jadi tuan pilih lah, tuan nak beli yang mana. Okey, so saya contoh malam ni, saya tunjuk yang 10X lah. Okey, so tekan yang 10X ni, so dia akan bawa kepada tempat yang kita nak beli.
dia akan bagi tahu setiap uh, berapa harga, berapa ni dia tukar lah. Dia tukar pada ringgit. So dia tengok bagi harga kat sini. Ni harga yang terkini lah. Harga Jumaat lepas. Sekarang masih tutup. Saya kira harga Jumaat lepas lah. Okay, ni berapa dia punya fee apa semua ada kat sini. So berapa unit nak beli, tulis kat sini berapa unit. Katakan satu unit, katakan satu unit. Dan payment method. Sorry. Okay, payment method. So dia ada tiga cara. Mungkin tuan akan ada beza kat sini lah. Kalau tuan belum jadi apa, sama kot. GSC. Sama, sama-sama lah sekarang ni. Dulu yang mana belum jadi delay tak ada yang full account ni. Sekarang semua dah ada. Jadi tiga cara ni pilih yang uh, mana sumber duit lah. Kalau kata mas dah ada dalam GSA, pilih GSA. Kalau dah ada dalam full account, pilih full account. Tapi kebiasaannya daripada ni lah, FPX lah. FPX ni daripada duit kita yang dalam bank. Bank mana? Macam tu. Kalau pilih FPX, lepas tu tekan submit. Tekan submit. Lepas tu kat sini akan buat summary sikit. Lepas tu tekan, pilih kat sini. Yang ni semua kontrak yang ada berkenaan dengan kita, application kita ni semua ada kat sini. Boleh download, boleh baca satu persatu. Dah habis baca, kalau tak baca pun tak apa, tak ada masalah, cuma tekan je. Tekan ni maksudnya kita dah setuju lah semua yang ada kat dalam ni. Lepas tu tekan confirm. So bila tekan confirm, pilih lah. Pilih mana-mana bank yang tuan rasa duit saya ada banyak, pilih. Betul lah, yang tuju. Yang tuju ke Hong Yong ke pilih. Saya pilih yang tuju. So tekan bayar kat sini. Pay satu unit ni. Lepas tu login, username macam biasa. Um, buat pembayaran macam biasa lah, macam kita beli online banking macam tu lah. So bila dah selesai apa apa semua, sebab beli contoh pun masuk besok lah. Modal pula banyak ni. Bulik dah habis. Tak ada perlu dah. Sekejap saya cancel ni dulu. So bila dah berjaya, katakan dah berjaya beli apa semua, dah berjaya bayar, so dia akan terus akan pergi ke sini. List tak GE ni dia akan ada list. List ni adalah unit yang kita dah beli. So dia akan paparkan kat sini lah. So tarikh hari ni, lepas tu berapa kita punya Indonesia investment yang berapa unit lah. Kalau satu unit 250. Kalau dua unit dia akan tulis 500. Kalau 10 unit dia akan tulis 2,500. So bergantung pada berapa yang kita bayar. Kita tak kira fee, fee kita tak kira. So dia kira kat sini. Lepas tu dia akan ada lah information kat sini. Kalau kita nak tengok detail lagi, kita boleh tekan dekat sini, code ni. Ataupun kita pergi dekat ocean ni, kita boleh tekan view. Ini detail je lah. Harga berapa kita beli. Sebab apa detail ni kita nak guna, kita nak masukkan dalam tracker kita. Tracker untuk GE tu. Masuk kat situ kita tahulah berapa kita punya profit ni lah. Okay. Okay, ni kalau kita nak tengok detail lah, sama juga kalau kat sini, sama dengan di sini. Tapi katakanlah, list kita ni salah satu ni dah ada untung. Kita nak ambil untung lah maksudnya. Jadi kita terus pergi dekat action ni, teruskan termination. So tekan termination, tak boleh, untuk tutup. Kalau tak, kita masukkan unit, berapa unit kita nak terminate. Lepas tu, dia ada ni lah, dia ada reason dia, ataupun action dia. Ini satu unit boleh masuk lah. Satu unit. Lepas tu kita tekan submit. Kat sini jangan jangan main-main sangat sebab kita tekan submit je terus terus dia, sebab dia tak boleh nak redo lah. Dia tak boleh nak undo. Bila dah tekan submit, automatic akan jadi uh, apa automatic terus proses. Okey. Jadi kena tengok betul-betul sebelum tekan terminate. Nak terminate tu guna tengok betul-betul. Tengok kat tracker lah, dekat sini kita tak nampak sangat. Dekat tracker yang kita dah share dan YouTube kan. Ada tracker tu, tengok dekat situ. Berapa profit and loss itu. Yang exactly kita akan dapat. Okay. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan dengan GE10X, macam mana kita nak beli, macam mana kita nak terminate. Itu je lah. Yang mana kita dah terminate, dia akan tulis kat sini. Termination list. Ini yang mana kita dah terminate lah ni. Saya rasa, betul lah. Okay. Jadi ada soalan. Macam mana nak check profit and loss? Kalau cerita dekat sini pun dia agak complicated. Kena pergi kepada ni. Kita tengok dekat tracker kita. Tracker kita ni Arif yang buat. Sekejap, saya buka buat.
Ini yang terbaru lah. Yang latest version yang dibagi minggu lepas kot. Ini tracker dia. Ini GE tracker. GTA ada calculator yang baru. Ini GE tracker. Kita masukkan harga apa semua kat sini. Maklumat kat sini. Ada dekat tutorial tu. Kita ada bagi tutorial itu kan. Mana nak guna tracker ni. Jadi kita akan nampak lah. Profit banyak mana. Perlu tengahkan profit ataupun tengah kena phone. Kena sabar, kena tunggu maksudnya. Okey, jadi yang ni belajar dekat tutorial tu macam mana nak guna. Masukkan maklumat tadi. Maklumat yang dekat sini ni. Dekat sini. Mana. Setiap ni kita masukkan. Masukkan dia punya ni. Dia punya detail dia ni. Mengikut apa yang ada kat sini. Yang dia nak kat sini. Lepas tu kita akan nampak profit and loss kita. Macam tu. Okey, ada soalan lagi. Kita dah pukul 10. Nanti share part hingga 80 ke. Satu, tiga, satu, tiga, tiga. Hmm. Yang GSA apa semua kan? Yang video. Okey, okey, okey. Akak, akak dah register KM belum sebelum ni? Dah kan? Tadi akak tanya tadi macam mana nak dapatkan account wallet. Account dah boleh buka. Memang dah boleh buka lah. Saya ada share dalam grup kot. Dalam grup trader tu saya ada share. Ada share kat situ. Tak boleh tengok link dia. Tak pun nanti PM saya lah. Ke, betul kot. Betul. Lagi trader betul. Okay, nanti PM saya. Nanti saya bagi link dia. Macam mana. Okey, ada soalan lain lagi? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak jelas ke? Berkenaan dengan GE surat aku. Memang saya kat sini pun uh, saya ada suka trading, trader dekat Casey World, Casey Trade lah kan. So dia orang dia dalam grup tu ada lebih kurang dalam satu grup tu dekat 1,000, satu grup lagi 1,000 lebih. Saya tengah promote untuk trading dekat satu meter lah sebab tak salah nak trade tempat lain. So maksudnya kita ada satu tempat yang mana kita boleh boleh konsisten boleh mestikan profit. Masa tu akan ambil masa lah kita faham lah. Kita gemar. Lagi satu dia one way. Pahala maksudnya masa naik dia baru kita profit. Kalau masa jatuh kita lah. Itu kelemahan dia lah salah satu kelemahan dia. Tapi dari segi untung rugi, insya-Allah kita boleh eliminate loss tadi, kita boleh masalah ada profit. Semua masa lah. So, okey okey nanti akak PM saya dulu WhatsApp saya nanti saya add. Dekat dalam Telegram sini tak ada nombor WhatsApp ni. Ada Telegram punya ni je. Nombor je ni. Okey, jadi ada lagi soalan? Soalan lain? InsyaAllah boleh. Sebab ini straightforward lah ni. Boleh PM dekat nombor phone saya. Nombor phone saya. 1, 8, 3, 9, 1, 3, 1. Dan nombor telefon saya. Dia boleh WhatsApp. Ini nombor WhatsApp. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah minggu depan jangan lupa minggu depan kita ada kelas yang cerita mengenai dengan goal kesihatan. Untuk goal kesihatan untuk minggu depan. Jadi mudah-mudahan kelas kita ni diberi kefahaman pada semua untuk malam ni yang diberi manfaat dan saya ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa di minggu-minggu ni. Okey, jadi kita tangguh dulu kelas kita malam ni dengan tasbih seorang surah Tuhan. Okey, terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.